Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih di atas kesediaan Cikgu Afifah untuk sesi temu bola pada hari ini. Bagi Ain, saya besar hatilah sebab dapat membuat cikgu yang berpengalaman sekalian dalam sekolah bidang bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah kebangsaan Jalan 4 ini. Baiklah, sebelum kita teruskan lebih lanjut, biar Ain perkenalkan diri saya dulu lah. Okey, nama Ain Surah Habibti Ahmad Adran, merupakan guru pelatih di sini serta pelajar Diploma Pasca Siswazah Pendidikan Islam dari Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, setelah Ain selesai perkenalkan diri, cikgu pula perkenalkan diri, silakan. Okey, terima kasih Ain. Okey, nama diberi Nur Afifah binti Jaafar. Okey, boleh panggil Cikgu Afifah. Okey, saya di sini sudah 4 tahun. Okey, di SMK Jalan 4. Okey, dan ini merupakan sekolah saya yang kedua lah. Okey, sebelum ini saya telah ditempatkan di Sarawak selama 3 tahun. Okey, dan ini adalah sekolah yang kedua. Sarawak selama 3 tahun. Okey. Saya merupakan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bimbingan dan kaunseling. Terima kasih kenalkan diri. Okey, kita terus masuk pada topik ya. Apakah tugas Cikgu Afifah, tugas harian ataupun bidang tugas yang cikgu lakukanlah di sekolah selama ini? Okey. Kalau diikutkan mengikut bidang kaunseling, kami guru-guru kaunseling fokus kepada 4 bidang utama. Okey, yang pertama adalah penulisan dan penguasaan murid. Okey, yang kedua adalah peningkatan disiplin murid. Yang ketiga adalah ekososial dan kesejahteraan mental murid dan juga pendidikan kerjaya murid. Okey. Jadi untuk keempat-empat bidang tersebut biasanya berkaitan dengan kerja hakiki lah. Okey. Kira memang fokus pada bidang kaunseling, tak ada jadual waktu yang lain. Guru-guru kaunseling memang tak diberi jadual bertugas jadual untuk ni sebab kami adalah guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Cuma untuk 4 bidang tu ada pecahan-pecahan dia lah. Okay, dari segi buat sesi kaunseling, sesi individu dan juga sesi kelompok, konsultasi bersama ibu bapa ataupun agensi luar, menjalankan program dan juga psikometri. Okay. Dan selain itu adalah perkara-perkara yang orang kata fleksibel lah guru kaunseling ni kan. Ada benda yang tak ada dalam jadual tapi kita akulah pada kehendak sekolah. Okey, faham. Okey, seterusnya kepada soalan seterusnya. Setiap kaunselor mempunyai teori masing-masing. Jadi pada Cikgu Afifah, apa teori yang Cikgu Afifah gunakan? Kalau diikutkan kita sebagai guru kaunseling memang kena pegang lah satu teori kan. Okay, tapi kalau dalam sesi kaunseling bagi saya dia bergantung kepada situasi klien itu sendirilah. Okay. So bagi saya teori yang saya pegang biasanya untuk sesi lah adalah sesi Choice Theory Reality Therapy ataupun nama dia CTRT. Okay. Berkaitan dengan teori ni sebut sedikit lah sebab dia mengaitkan masalah manusia ini apabila ada perkara yang berkaitan dengan basic needs ataupun keperluan asas yang tak dapat dipenuhi lah. Okay, antaranya yang saya boleh sebutkan adalah kasih sayang, okay, power ataupun kuasa lah kan. Okay, fun dari segi keseronokan, survival dan juga dari segi kebebasan, freedom. Okay, so untuk teori ni dia lebih berfokuskan kepada pemikiran. Kiranya sesuatu yang berlaku tu kita nak ubah pemikiran dia dulu. Okay? Dan teori ni diasaskan oleh saya boleh sebutkan nama pengasas dia William Glaser lah. Okay? So dia memperkenalkan teknik WDEP, okay? Untuk reality therapy. Okay? So dekat situlah perubahan diri klien tu akan mempengaruhi dia dari segi sikap apabila kita dapat mengubah dia punya pemikiran dan yang seterusnya akan dapat mengubah tingkah laku dan behavior lah.
Satu teori yang baru lah untuk Ain. Selalunya Ain dengar macam teori behaviorism yang biasa saja. Sebab teori ni pun antara yang baru jugalah kan. Okey, terima kasih cikgu atas penerangan tadi. Seterusnya cikgu nak ceritakan sedikit tentang teknik yang cikgu gunakan. Tadi dah teori kan, apa teknik dia? Okey, kalau teknik, kalau kita pegang teori tu dia akan kena ikut teknik kan. Macam yang saya cakap di awal tadi, sekiranya kita berdepan dengan, boleh saya jelaskan tentang situasi klien lah. Okey, ada klien yang datang dengan pelbagai jenis lah. Okey, yang pertama klien yang sukarela. Okey, so sukarela ni kita faham lah, bila dia sukarela dia akan willing lah cerita apa-apa perkara untuk kita kan. Okay, yang kedua klien yang dirujuk. Okay, yang dirujuk ni biasanya dia kena ambil masa untuk kita tahu apa masalah dia kan. Biasanya dirujuk ni berkaitan dengan kes disiplin lah. Okay, ataupun mungkin ada juga yang dari segi kesihatan mental dan sebagainya. Okay, dan selepas tu klien juga ada yang kita panggil. Okay, contohnya yang kita panggil ni berdasarkan rujukan daripada sistem saksian diri murid ataupun kita panggil SSDM. Kita check lah nama dia, mungkin ada lambat, yang mungkin dari segi masalah disiplin jugalah kan. Okay, yang tak datang sekolah lama kan, macam tu lah. Okay, so untuk menggunakan teknik tu bagi saya dia bergantung kepada klien. Okay, sebab ada klien yang hanya macam contoh yang sukarela. Okay, dia datang jumpa kita sebab dia nak share something, dan dia tak perlukan, orang kata dia kata dia nak share je, dia tak nak ada penyelesaian pun kan. So bagi dia dah lega, so luahkan perasaan macam tu lah. Ya, jadi dia macam teknik tu sebagai macam tak perlulah kan. Okay, ada juga klien yang memang okay, dia masalah dia dari segi emosi dia kan, perasaan dia, dari segi kesihatan mental dia kan. Okay, yang ni kalau dia nakkan teknik lah. Okay, teknik ni kita tengok masalah dia apa. Contohnya mungkin kalau contoh masalah dia ada masalah dengan parents dia kan. Okay, mungkin kita boleh gunakan teknik yang kalau tadi saya pakai CTRT, saya boleh gunakan reality therapy lah. Saya cakap dia guna kaedah WBEP. Okay, so dekat situ salah satu point yang saya dapat beritahu adalah kita tanya klien tu sendiri apa yang dia nak daripada sepanjang dia buat sesi dengan kita. Okay, kalau sepanjang sesi tu dia hanya nak meluahkan, okay, so kita hormatlah keputusan dia kan. Tapi kalau dia nak penyelesaian terhadap masalah yang diutarakan tu, kita sendiri sebenarnya sebagai seorang kaunselor tak boleh memberitahu klien apa yang dia perlu buat. Sebaliknya orang kata celik akal tu datang daripada diri klien sendiri. Jadi atas diri sendiri lah kan, kita sendiri nak ubah, kita sendiri dah kena usaha. Sebab teknik tu kira jadi luas lah. Sebab lain teori, lain teknik dia. Tugas kaunseling banyak membimbing sahaja. Membimbing. Kaunseling ni lebih kepada membimbing jugalah, dan kaunseling ni lebih orang kata kerahsiaan tu kita lah jagalah kan. Okey, tadi cikgu kata cikgu dah sudah berkhidmat di sekolah ni selama 2 tahun. 4 tahun. 4 tahun sekolah Di Sarawak 3 tahun. Sarawak 3 tahun, sekolah sini 4 tahun. Okey, selama 4 tahun ni berapa kes pada yang cikgu ingat? Lepas tu cabaran nak tangani kes tersebut. Kalau kes banyak kan kes kan, tapi kalau nak ingat tu okey, kalau kes yang contoh cabaran dia adalah bila klien tu bergantung kepada kita. Maksudnya tak adalah 100%, tapi okey, kita sebagai kaunselor kita nak membantu dia. Okey, tapi bila dia sendiri tidak dapat buat keputusan, dia akan bergantungkan sepenuhnya pada kaunselor lah kan. So benda tu sebenarnya agak susah jugalah. Okay? Sebab bila dia bergantung kepada kita, dia mengharapkan hanya kita yang dapat tolong dia. Okay? Sedangkan benda tu kita nak celik akal tu datang daripada klien sendiri kan. So untuk masalah klien tu rasanya kita kena gunakan something yang macam benda yang kita nak cakap dengan dia tu pun kita kena gunakan bahasa yang memang supaya dia tak tersalah tafsir apa yang kita nak cakap kan.
benda tu sangat, kita tak boleh nak kata kita berjaya lah buat sesi dengan dia, sebab dia masih bergantung kepada kita. Selalunya berapa lama sesi? Berapa banyak sesi selalunya? Biasanya kalau sesi yang pertama, okey, kita tengok dulu klien tu macam mana. Kalau klien tu klien super rela, mungkin tak ambil masa yang lama lah, sebab dia akan beritahu whole story lah kan. Okay, tapi kalau klien tu klien yang dirujuk ataupun dipanggil, ataupun kita tahu dia memang ada masalah, okey, contohnya kita dapat daripada dapatan saringan nasihat dan sebagainya, okey, kita tahu dia punya masalah kan. Okey, so klien tu sendiri kadang-kadang dia tak cakap sepenuhnya apa masalah dia, sehingga kita dapat bina, kalau istilah kaunseling ni, kita dapat bina repo ni macam kita macam macam ni, kita first dia tak kenal kita dan kita tak kenal dia, so nak membina hubungan yang baik dalam sesi kaunseling tu ambil masa lah, supaya dia nak build trust. Kita sendiri pun dia nak cerita kat kita kan masalah dia apa, Macam nak simpan rasa. So benda tu kita memang dalam ethical counselling pun, sebelum start sesi tu kita dah mulakan dengan ethical kerahsiaan. Lepas tu kita beritahu info concern. Lepas tu masa sesi kan, kalau sesi ni dia berkaitan dengan perkara-perkara yang berbahaya, yang boleh membawa kecederaan kepada diri klien dan orang lain, yang tu tak boleh jadi rahsia lah. So selain daripada tu yang berkaitan dengan diri dia, seperti masalah diri dia sendiri, masalah dengan keluarga ke, dengan kawan ke, semua yang tu akan jadi rahsia lah. So benda tu memang ambil masa yang agak lama jugalah. So kalau dalam satu sesi tu kita tak dapat macam contohnya kita kena deal lah dengan klien tu sendiri, apa yang dia dah capai untuk peringkat ni. Kalau untuk next session, kita akan bagilah contohnya homework, mungkin homework untuk dia berdasarkan masalah yang dia nyatakan. Dan untuk next perjumpaan kita akan tengoklah balik apa homework yang dia dah buat tu. Mungkin adakah sama macam yang dia nak, ataupun ada isu lain ke. Biasanya yang tu bukan satu sesi sahajalah. Kalau kes yang kena dirujuk tu maksudnya ambil masa yang lama lah. Tapi bergantung juga. Satu lagi, kita kalau klien memang dia tak nak cerita, dia tak nak sesi, dia kata dia tak nak teruskan, so dia berhak untuk menamatkan sesi tu, dan kita juga kena akur lah. Walaupun masalah tak selesai lagi macam, tapi kita akan sentiasa pantau dia lah. Cuma mungkin lah biasanya kita akan offer lah kan, kalau mungkin dia tak selesa dengan kita, mungkin dia selesa dengan satu lain, awal juga. Tapi biasanya kalau kes berat sehingga melibatkan nyawa dan sebagainya, biasanya pengetua kena tahulah, sebab dia ketua jabatan, dan juga kita berhubung dengan parents lah untuk selesaikan. Sebab kadang-kadang benda tu masalah murid tu sendiri, kadang-kadang dia dekat rumah kan, kadang-kadang dengan kawan, dia tak boleh nak sama je semua tau. Sekarang banyak pengaruh TV betul, media sosial semua. banyak. Okey, terima kasih Cikgu Afifah atas penerangan tadi. Okey, sebelum akhiri sesi kedua ini, bolehkah Cikgu berikan pendapat Cikgu tentang bagaimana Cikgu nak mengajak murid supaya dekat dengan bimbingan dan kaunseling ni, supaya tak takut? Soalnya orang fikir, murid fikir awak kena panggil dengan guru bimbingan kaunseling kan, mesti awak bermasalah. Maka tak boleh lah macam tu kan. Jadi macam mana kita nak elakkan fikiran murid dan ajak dia orang dekat, ajak mereka dekat dengan bimbingan kaunseling ni? Sebenarnya memang betul lah macam Ain cakap tu kan. Salah satu faktor murid tu sendiri, dia letakkan stigma dalam diri dia bilik kaunseling tu untuk pelajar yang bermasalah kan. Okey, tapi kalau macam contoh saya biasa dulu kaunseling, biasanya pun memang sentiasa diberi lah kan, sebab tak ada jadual kan. So kalau time masuk kelas tu, saya akan selalu ingatkan pelajar lah. Okey, saya akan beritahu sebenarnya kaunseling ni tentang apa kan. Biasanya yang saya fokuskan 4 bidang yang saya cakap tadi lah. Okey, so saya selalu pesan dekat dia orang, saya cakap kalau pergi bilik kaunseling ni, orang pergi bilik kaunseling ni ada 2 saja sebab. Cakap apa dia? Yang pertama, sebab dia buat masalah. Yang kedua, sebab dia ada masalah. 2 perkara tu. So biasanya kalau yang sebab buat masalah tu, of course lah tentang disiplin kan.
Kalau ada masalah dia berkaitan dengan diri dia, dengan masalah konflik dia lah kan dengan orang sekeliling dan sebagainya. Okey, so saya akan tekankanlah kalau yang disiplin tu memang yang tu memang bidang, memang ya juga, memang bidang konseling juga. Yang kedua yang ada masalah pun ya juga. Okay, so awak jangan nampak yang ada yang buat masalah saja. Yang ada masalah pun boleh boleh jumpa lah. Okey, dan sentiasa offer lah, jangan malu dengan segan, tapi sentiasa aku kata offer lah bilik kaunseling untuk siapa saja. Dengan kata lain, pintu bilik kaunseling sentiasa terbuka lah untuk siapa saja. Okay, dan jangan label yang bermasalah tu. Memang kita tahu kan, kita sebagai student dulu pun mungkin kita kata betul lah bilik kaunseling untuk yang ada masalah je kan. Tapi sebenarnya dekat sekolah ni kalau awak nak tahu apa-apa pasal kerjaya ke, awak tamat SPM kan, ini semua benda-benda yang berkaitan dengan diri awak yang selain daripada subjek yang tak ada dalam syllabus, boleh jumpa dengan cikgu konseling. Itulah. Sebenarnya waktu hujung-hujung lah cikgu konseling akan jumpa dekat tempat menerima kan, SPM banyak di universiti mana, kerjaya diorang, tempat tu ni. Okay, faham? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu atas pengusian dan penerangan cikgu. Banyak input yang saya dapat daripada cikgu. InsyaAllah satu nanti boleh saya guna apa yang cikgu cakap tadi. Walaupun saya bukan bidang bimbingan dan kaunseling, tapi saya akan gunakan lah apa yang teori dia sikit-sikit untuk dekat dengan pelajar. Okay, terima kasih cikgu. InsyaAllah apa yang kita bincang hari ini dapat membimbing dan menangani setiap masalah yang dihadapi murid di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi jaya. Terima kasih.